Jadi yang muka surat 22 ni komen Imam Tirmidzi dia. Hadis sebenarnya sampai hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub, muka surat 21. Bagi yang keempat. Lepas tu qala Abu Isa, itu komen Imam Tirmidzi terhadap hadis ini. Jadi kita telah baca dah tadi hadis dan juga komentar Imam Tirmidzi. Baca terjemahannya pula muka surat 22 tu. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, pergi muka surat 23, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba Muslim apabila seseorang hamba Muslim, surat 26, atau mukmin atau hamba mukmin, surat 26, berwudu dengan membasuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya segala kesalahan, yakni dosa yang dibuat dengan kedua matanya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air, atau seumpama itu, yakni ucapan seumpama itu. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, keluarlah daripada kedua belah tangannya itu segala kesalahan, yakni dosa yang dilakukan dengannya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air, sehingga dia keluar dalam keadaan suci bersih daripada dosa-dosa. Itu hadisnya. Dan perbincangan kita baru ini berhenti setakat nota 28 muka surat 23. Tadi kita telah secara ringkas sebutkan, iaitu Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Biasalah kita tak akan sebut sanad dia dengan lengkap. Cuma kalau yang Arab tu bacalah, yang Melayu maksudnya dengan sanad tu lah, dengan sanadnya. Ini sanadnya yang tersebut tadilah. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Abi Hurairah untuk ringkas. Jadi kita tak baca dah perawi-perawi itu dalam bahasa Melayu tu tak baca dah. Tapi semua ada tu, semua ada di situ. Nama-nama perawi itu semua ada. Perbincangan kita berhenti baru ni setakat Abi Saleh. Yang ni Imam Tirmidzi dengan sanad yang keduanya, meriwayatkan kepada kami daripada Malik, Qutaibah, daripada Qutaibah. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Qutaibah, muka surat 23, daripada Malik. Qutaibah ambil daripada Malik, Malik ambil daripada Suhaib bin Abi Saleh, daripada ayahnya, yakni Abi Saleh. Suhaib itu ambil daripada Abi Saleh, ayah dia. Ayah dia tu ambil daripada Abi Hurairah. Ini hadis ini. Perbincangan kita berhenti setakat itu. Siapa Abi Saleh atau Abu Saleh? Sebab kita ni mengambil kira dalam riwayat tu lah dia Abi, lebih kurang yang sama saja, Abu, Abi. Tapi kalau biasanya yang dipakai dalam bahasa kita sekarang ni dia semua abu gitu, macam mana-mana pun abu. Tak apalah, ini kita mengikut lafaz dia yang disebut dalam Arab.
Abi Saleh. Siapa Abi Saleh? Abi Saleh, nota 28, As-Samman Al-Madani, muka surat 23. Nama Abu Saleh yang sebenarnya ialah Zakwan. Imam Tirmidzi pun sebut dalam komentar dia yang kita baca tadi, ada sebut Zakwan. Oleh kerana kerja beliau ialah membawa minyak sapi dan lain-lain minyak ke Kufah, itu punca rezeki dia, maka beliau dikenali juga dengan nama gelaran As-Samman, Abu Saleh As-Samman atau Az-Zayyat. Ada juga yang sebut dia dengan Az-Zayyat. Kalau As-Samman minyak sapi, khusus dengan minyak sapi. Kalau Az-Zayyat tu macam-macam minyak, jadi dia berniaga minyak. As-Samman berarti penjual, pedagang atau pembuat minyak sapi. Az-Zayyat pula berarti penjual, pedagang ataupun pembuat minyak. Abu Saleh adalah seorang perawi thiqah dan thabt. Ini adalah lafaz ta'dil, yang menunjukkan perawi ini perawi yang kuat, boleh dijadikan hujah. Meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Suhail ambil daripada Abu Saleh, ayah dia inilah. Abu Saleh pula ambil daripada Abi Hurairah atau Abu Hurairah, sama saja. Cuma kita ikut apa yang disebut dalam Arab dia dalam kitab ni. Di sini Abi lah. Daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah lah yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Abu Hurairah adalah perawi teratas. Dia kata dari kalangan sahabat, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Walaupun ada lagi beberapa orang sahabat yang meriwayatkannya, dan itu Imam Tirmidzi isyaratkan dalam filbab. Tadi kan kalau kita tengok muka surat 21 yang asal dia, teks asal dia tu, baris yang paling bawah Arab dia. Qala Abu Isa wa fil bab an Uthman bin Affan wa Thawban wa Sunabihi wa Amr bin Abasa wa Salman wa Abdullah bin Amr. Ini sahabat-sahabat lain selain daripada Abu Hurairah yang turut meriwayatkan hadis ini. Jadi Imam Tirmidzi isyaratkan dengan filbab. Bila dia kata filbab, berhubung dengan masalah ini, ada juga riwayat daripada orang-orang ini yang disebut. Itu filbab itu penting dalam kitab Jami' Tirmidzi. Penting. Sebab dalam kitab-kitab hadis yang lain tak ada macam ni. Tak ada. Ini antara keistimewaan, keunikan kitab Jami' Tirmidzi. Dia ada isyarat fil bab. Dan isyarat fil bab itu, daripada situ kita dapat tahu bahawa hadis ini di peringkat sahabatnya bukan seorang sahaja yang meriwayatkannya, tetapi ramai. Bila ramai, lebih menguatkan hadis. Ini kalau di peringkat sahabat. Bila ke bawah, Islam semakin meluas, umat Islam semakin ramai. Jadi lebih ramai lah. Tiap-tiap orang ni, sahabat ini berapa ramai pula murid dia yang terima hadis. Zaman tabi'in, dari kalangan tabi'in, berapa ramai pula yang menerima hadis ini daripada Abu Hurairah. Yang menerimanya daripada Uthman bin Affan, berapa ramai pula. Yang menerimanya daripada Thawban, ramai lah maksud. Lepas tu tabaqah ataupun kita kata generasi tabi'in yang mengiringi tabi'in itu,
tentu semakin ramai. Sebab Islam semakin berkembang, umat Islam semakin ramai. Begitu. Di peringkat awal atas tu pun sudah seramai ini yang meriwayatkan hadis yang kita baca tadi. Abu Hurairah, saya nota 29 tu agak panjang sedikit tentang Abu Hurairah, iaitu berkenaan dengan kritikan setengah-setengah pihak terhadap Abu Hurairah itu sendiri. Jadi sedikit sebanyak saya sentuh di situ, tidak menyentuh perkara-perkara lainlah. Jumlah riwayat dia kita telah pun sebutkan di tempat lain. Di tempat lain ini berkenaan dengan Abu Hurairah. Imam Tirmidzi sendiri dalam komentar dia tu ada sebut juga tentang Abu Hurairah ni, tentang nama Abu Hurairah secara ringkas sangat. Cuba kita tengok saja. Ini ni muka surat 36 di atas tu, para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya Abdul Syams, ada pula yang mengatakan namanya ialah Abdullah bin Ahmad. Itu saja komen Imam Tirmidzi tentang Abu Hurairah, ringkas sangat. Abdul Syams dia sebut. Ada yang pula kata Abdullah bin Amr. Sedangkan yang masyhur tersebar dengan meluas ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Itu yang masyhur. Nanti kita akan bincang. Jadi Imam Tirmidzi sebut secara ringkas tentang Abu Hurairah. Dia tidak sebut kenapa dia digelarkan dengan Abu Hurairah, bila dia dapat gelaran ini, tak sebut. Dan dia tidak sebut pula nama Abdul Rahman yang popular tu, tak ada sebut. Bahkan dia sebut dua tadi. Yang kedua itu diterjihkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kedua, itu yang diterjemahkan oleh Imam Tirmidzi. Maaflah, suara saya ni kurang elok pula ni. Muka surat 36, sekali lagi kita pergi situ. Abdullah bin Amr, ada orang yang kata nama dia begitu. Lepas tu dia komen, inilah pendapat Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, dan inilah yang lebih sahih. Bagi Imam Tirmidzi, nama ini yang lebih sahih. Dia tak sebut pun Abdul Rahman, tak sebut yang lain-lain. Jadi soal nama Abu Hurairah itu oleh kerana tersembunyi, tidak diketahui oleh kebanyakan orang, sehingga ia menjadi kontroversi. Ada yang mempertikaikan kewujudan Abu Hurairah itu sendiri pun ada. Kerana ni kan, itu sebab saya sebut agak panjang di sini tentang Abu Hurairah, dan kita perlu berhati-hati sebab setiap masa akan ada orang-orang yang sebenarnya nak menimbulkan keraguan umat terhadap sumber rujukan Islam dengan memukul, mempertikaikan sahabat-sahabat. Abu Hurairah salah seorang sahabat yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam kerana banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nota 29 itu, Abu Hurairah adalah sahabat yang meriwayatkan hadis kedua ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya dalam kuliah Tirmidzi kita ni baru hadis yang kedua. Yang kita telah selesai baru hadis yang pertama.
Ini adalah yang kedua. Perawinya ialah Abu Hurairah. Imam Tirmidzi juga telah menyentuh secara sepintas lalu berkenaan Abu Hurairah di dalam komentarnya selepas mengemukakan hadisnya. Mengikut Imam Tirmidzi, para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Abu Hurairah itu gelaran bapa kucing. Itu gelaran. Sebab dia ni suka dengan kucing. Semasa dia zaman jahiliah lagi, dia menternak kambing apa, sambil-sambil tu dia berjinak-jinak dengan kucing. Dia ada kucing dia. Jadi orang pun gelar dia di situ. Nabi SAW bila dia bertemu dengan Nabi SAW dan dikenali dengan nama itu, Nabi tak ubah, tak apa macam tu, dikekalkan, dibiarkan begitu saja. Itu dari segi gelaran dia. Di kalangan mereka ada yang mengatakan namanya Abdus Syams. Abdus Syams maknanya hamba matahari kan, hamba matahari. Ini semasa jahiliah lah, nama dia Abdus Syams. Ada juga golongan yang mengatakan nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Amr. Inilah pendapat Muhammad bin Ismail, ini Imam Bukhari. Menurut penilaian Imam Tirmidzi, itulah nama sebenar Abu Hurairah yang lebih sahih. Yang lebih sahih. Kita perlu maklum bahawa Imam Tirmidzi banyak sekali dalam kitab dia ni, dari awal sampai ke akhir selalu merujuk kepada Imam Bukhari, guru dia. Guru utama Imam Tirmidzi ialah Imam Bukhari, seorang tokoh hadis yang besar. Banyak perkara yang kita tidak dapati dalam Bukhari sendiri. Berhubung dengan pendapat Imam Bukhari, kita boleh dapat dalam kitab Tirmidzi. Sebab itu untuk mengenali Imam Bukhari, tak dapat tidak, kita kena belajar juga Tirmidzi. Sebab berapa banyak, terutamanya dari segi pendapat-pendapat Imam Bukhari tentang perawi-perawi, tentang kedudukan satu-satu hadis, Imam Tirmidzi lah yang bagi tahu. Kalau tidak, mungkin sekarang dia orang tak tahu. Dengan sebab Imam Tirmidzi ni yang merakamkan pendapat guru dia, yang dia tanya, kadang-kadang dia cerita Muhammad bin Ismail, dia sebut Muhammad bin Ismail, maksudnya Imam Bukhari lah. Kita tahu ini semua daripada Tirmidzi. Begitu besar jasa Imam Tirmidzi ni dalam mengembangkan, menyebarluaskan pendapat gurunya Imam Bukhari. Dan dengan itu orang dapat mengetahui betapa hebatnya Imam Bukhari. Sebab dalam Bukhari, Imam Bukhari dia tak ada bincang tentang sanad-sanad. Sebab perawi-perawi dia boleh dikatakan kuat-kuat saja kan. Jadi perawi-perawi yang lemah ni mana ada dalam Bukhari. Jadi kita nak tahu macam mana pendapat dia tentang perawi-perawi yang berada di dalam kitab-kitab lain, kita tahu melalui kitab-kitab seperti ini. Itu sebab penting belajar kitab Jami' Tirmidzi. Jadi bagi dia dan Imam Bukhari, yang lebih sahihnya ialah Abdullah bin Amr. Nama ini Abu Hurairah, nama sebenar Abu Hurairah. Jadi pertikaian tentang nama sebenar Abu Hurairah tidak terhenti setakat satu dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi itu saja. Kalau kita tengok situ macam dua itulah saja khilafnya, antara dua itu saja. Sebenarnya khilaf tentang nama ni sampai 30. Ada ulama yang menyebutkan sampai 40. Dan dengan sebab ini dia menjadi fitnah kepada setengah-setengah golongan. Jadi kontroversi. Ya ke ni dia ni dipertikaikan kewujudan dia tu sendiri. Takkanlah kalau benda dia ni orang yang memang wujud sampai orang tak boleh nak pastikan nama dia. Susah gitu sekali nak pasti nama dia. Itu dipertikaikan oleh setengah-setengah pihak. Tetapi yang masyhurnya adalah 2-3 sebenarnya. 2-3 daripada sekian banyak yang tersebut di dalam riwayat itu, 2-3 saja. Sama ada Abdurrahman
bin Sakhr, Abdul Syams bin Sakhr, atau Abdullah bin Amr. Itu saja sebenarnya, sekitar tiga tu lah yang masyhur. Yang lain-lain itu memang ada tapi tidak masyhur. Tetapi seperti telah disebutkan, Imam Tirmizi lebih menyetujui pendapat Imam Bukhari dan segolongan ulama yang sependapat dengannya, bahawa nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdullah bin Amr. Kenapa Imam Tirmizi lebih menyetujui pendapat Bukhari dalam soal ini? Dan beliau mengatakan itulah yang lebih sahih. Kenapa? Adakah dia ikut saja guru dia? Tak, dia pun orang hebat juga Imam Tirmizi ni, mujtahid dalam hadis, bukan jalan-jalan orang. Tapi berdasarkan bukti lah dia tengok pendapat Imam Bukhari itu kukuh berdasarkan bukti. Biasanya orang tak sebut bukti-bukti begitu kan, dia sebut ini nama dia, yang popularnya Abdul Rahman, biasa begitu saja. Dalil di mana letak puncanya tu, jarang yang bincang. Kita nak bincang. Bukankah kebanyakan ulama menterjihkan nama Abdul Rahman bin Sakhr? Itulah yang maklumnya. Dia kata yang lebih masyhur ialah, setengah-setengah tu kata lebih sahih, padahal tak sahih pun. Sebab sudah tersebar Abdul Rahman bin Sakhr. Dan mereka juga ada alasan sebenarnya, ada alasan. Alasannya ialah riwayat Hakim di dalam Al-Mustadrak, di mana Abu Hurairah sendiri menceritakan nama sebenarnya. Kata Hakim, ini riwayatnya, itu riwayatnya. Abu Hurairah kata, kana ismi fil jahiliyah Abd Syams ibn Sakhr, fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdur Rahman. Itulah dalilnya. Kata Abu Hurairah, nama saya semasa jahiliyah dahulu adalah Abdul Syams bin Sakhr. Kemudian, yakni setelah memeluk agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan saya Abdul Rahman. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Jelas sekali keterangannya. Jadi atas dasar inilah kebanyakan ulama dia kata nama dia Abdul Rahman, sebab dia sendiri cerita. Sebab dia sendiri cerita, mana orang lain nak lebih tahu daripada dia tentang nama dia, dia sendirilah. Itu selapis, dapat selapis gitu. Jelas sekali keterangannya. Tetapi kenapa Imam Bukhari tidak menerimanya? Kalau kita tengok ulama hadis, dia ada cara dia sendiri, ada pendapat dia sendiri, ada pegangan dia. Dan kita, apabila kita tahu pegangan dia, kita dapat menilai sebenarnya. Barulah kita tahu kenapa Imam Tirmizi kata itu yang lebih sahih. Jawabnya ialah isnad hadis itu bermasalah. Betul, dalam riwayat ni dia cerita, dia sendiri yang mencerita nama dia, betul. Tapi siapa cerita dia sendiri, cerita sampai kepada kita ke? Tak ada, mesti ada sanad dia. Imam Bukhari tak mau terima tu sebab sanad dia tu bermasalah. Jadi sepintas lalu nampak dengan sebab dia tu sendiri cerita, jadi sepatutnya itulah yang lebih kuat. Tapi tak boleh. Sebab kita yang kemudiannya bukan dengar Abu Hurairah sendiri, bukan dengar Abu Hurairah sendiri. Orang di zaman Imam Bukhari, Imam Tirmizi ini bukan dengar daripada Abu Hurairah sendiri. Siapa yang kata begitu? Riwayat siapa? Ini riwayatnya. Satunya ialah di dalamnya ada Ibnu Ishaq. Masalah Imam Bukhari memang tak terima dalam kitab dia, memang tak terima Ibnu Ishaq sebagai perawi utama, perawi untuk usulnya, hadis-hadis usulnya, tak terima. Kalau ada pun sebagai perawi syawahid ataupun dalam ta'liqat dia sahaja. Dan kita kena faham perawi-perawi syawahid ini kedudukan dia macam mana.
Dan kalau Imam Bukhari sebutkan dalam ta'liqat dia saja, dalam tajuk bab itu, lepas tu dia kemukakan pendapat orang-orang ni, orang-orang tertentu, kedudukan dia macam mana, kita perlu tahu. Dengan sebab itu perlu belajar dengan teliti kitab Bukhari itu sendiri. Satunya Ibnu Ishaq, dan yang keduanya ialah Ibnu Ishaq telah menerimanya daripada seorang perawi yang majhul. Kalau kita andaikan, katakanlah dah nak terima juga Ibnu Ishaq, terima. Kalau terima Ibnu Ishaq baik, bermasalah juga. Riwayat tadi bermasalah juga. Jadi tidak boleh dipertanggungjawabkan betul-betul Abu Hurairah kata begini. Tak boleh dipertanggungjawabkan. Kalau sanad tu sahih, baru boleh kita bertanggungjawab. Ini tak boleh dipertanggungjawabkan. Dia kata perawi yang majhul. Cuba dia tak sanad dia. Kata Hakim, haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Ahmad bin Abdul Jabbar qala haddatsana Yunus bin Bukayr an Ibn Ishaq qala haddatsani ba'd ashabi an Abi Hurairah. Cuba perhati. Setengah-setengah kata, dia kata Ibn Ishaq ni kalau dia riwayat secara anak-anak, itu tak boleh kita terima. Tapi kalau dia riwayat secara tahdits, boleh terima. Di sini dia sudah tahdits, haddatsani kata dia. Tapi bukan situ saja masalahnya. Kata haddatsani sahaja tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang cinta kepada dia tu, yang dia kata haddatsani siapa? Ba'du ashabi. Tak jelas siapa ba'du ashabi, salah seorang sahabat saya. Siapa sahabat saya? Apa namanya? Situ bermasalah. Tidak diketahui siapa sebenar ba'du ashabi itu. Kerenanya hadis ini menjadi dhaif. Bila dhaif, kita tak boleh yakinlah, bukan kukuh dengan kukuh bahawa Abu Hurairah memang kata gitu, dia sendiri kata, tak boleh, bukan. Jadi yang tersebar umum, dia berdasarkan kebanyakan, dia diterima oleh kebanyakan. Apa alasan dia? Alasannya hadis ni macam mana kedudukannya? Tidak sahih. Kalau begitu tak kukuh, tak boleh tu. Walaupun ramai ulama kata tak kukuh kalau macam tu. Sebab itu Imam Tirmidzi tak mahu terima. Dia terima pendapat guru dia. Dan pendapat guru dia mana dalil dia pula? Dia mesti kena ada dalil. Kita nak katanya dia Abdullah bin Amr itu yang lebih kukuh, mana dalil? Ya, ini ada juga dalil dia, ada juga. Ya, Imam Bukhari itu ada dalil ke? Ada. Bagi orang yang belajar hadis, dia mesti teliti benda-benda begini, ambil kira semua. Adalah tu, sebab tu dia kata begitu. Imam Bukhari dan Tirmidzi pula berpegang dengan riwayat-riwayat bertaraf sahih dan hasan. Jadi tak boleh nak lawan, dia tak boleh nak lawan dengan yang dia pegang tu. Sebab yang dia pegang kuat. Bukan satu, banyak. Sebahagiannya dikemukakan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashq. Boleh tengok situ berapa banyak riwayat yang sahih-sahih, yang hasan pun ada. Tapi kita tidak nak ambil itu untuk ringkas, tidak nak banyak situ, tidak nak longgok hujah tu, tidak, bukan nak bincang tu sangat. Cuma tadi dia sebut, Imam Tirmidzi sebut Imam Bukhari, bagi Imam Bukhari nama dia Abdullah bin Amr, dan itu lebih sahih bagi dia. Mana mesti ada dalil dia. Antara tokoh lain yang sependapat dengan Bukhari dan Tirmidzi dalam perkara ini ialah Musa bin Uqbah, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, Yahya bin Bukayr, Ibnu Asakir, dan lain-lain. Ramai yang berpendapat bahawa nama Abu Hurairah yang sebenar bukan Abdurrahman bin Sakhr, tapi Abdullah bin Amr. Antara hadis yang menjadi pegangan Imam Bukhari dalam perkara ini ialah sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh beliau sendiri di dalam kitabnya. Itu hadisnya. Kita baca terjemahannya sajalah. Bermaksud, Abu Murrah maula Ummu Hani binti Abi Talib menceritakan kepada Abu Hazim bahawa beliau pernah pergi bersama Abu Hurairah ke kebunnya di Aqiq.
Apabila masuk ke dalam kebunnya, Abu Hurairah memberi salam dengan setinggi-tinggi suaranya begini, semoga salam, kata dia, rahmat dan keberkatan daripada Allah bercucuran ke atasmu ibuku. Kuat. Dia bagi salam tu dengan sebut. Si ibu pula menjawab salamnya dengan berkata, semoga salam, rahmat dan keberkatan daripada Allah bercucuran juga ke atasmu. Ibu dia kata. Abu Hurairah seterusnya berkata, semoga Allah mengasihanimu seperti mana engkau telah membela adaku semasa kecil. Si ibu pula berkata, wahai anakku, engkau juga, semoga Allah membalas kebaikanmu dan meredaimu seperti mana engkau berbuat baik kepadaku setelah engkau besar. Kata Musa bin Uqbah, nama Abu Hurairah ialah Abdullah bin Amr. Ini tersebut di dalam kitab Imam Bukhari sendiri, Al-Adabul Mufrad. Dan yang lain-lain lagi dalam Ibnu Asakir tu jelas dia sebut. Sebab kita nak ambil yang Bukhari, ambillah dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi mengikut Musa bin Uqbah, nama dia Abu Hurairah, Abdullah bin Amr. Kalau nak tengok dengan jelas dalam Ibnu Asakir, Tarikh Dimashq, dia sebut dengan jelas nama Abu Hurairah dalam riwayat itu. Bukan pendapat orang itu, pendapat orang ni, tidak. Yang sahih. Habislah di situ. Jadi setengah-setengah orang tu dia mempertikaikan. Oleh sebab alasannya banyak sangat nama ni, takkanlah orang tak tahu nama dia kalau betul dia wujud. Jadi ramailah sekarang ni yang mempertikaikan. Lebih-lebih lagi kata dia, tak ada siapa pun dapat pastikan nama dia yang sebenar. Dia takkanlah kalau dia ni betul-betul berada dalam masyarakat umum, ramai murid dia, tak tahu, takkan begitu. Jadi banyaklah soal jawab, pro kontra, dan buku-buku khusus yang ditulis oleh ulama untuk menjawab kekeliruan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Kita kata musuh-musuh Islam dan walaupun nama dia tu pada zahirnya Islam, sebabnya Islam apa kalau macam tu kan, pertikaikan sahabat apa akibat dia, tapi orang Islam kan juga kira-kiranya mendakwa Islam. Jadi sehingga beberapa buku macam-macam lah, bukan sekitar nama ni saja yang dipertikaikan tentang Abu Hurairah, banyak lagi yang lain-lain, termasuk hadis-hadis yang diriwayatkannya, pun dipertikaikan. Sebenarnya orang yang mempertikaikan begitu, kalau kita selidiki, dia tidak teliti sebenarnya. Dia tidak teliti. Seseolahnya Abu Hurairah saja yang meriwayatkan hadis macam tu, orang lain tak ada riwayat. Pada sahabat-sahabat lain pun ada riwayat juga, dan hadis itu masih boleh ditakwil, tidak jelas. Misalnya dalam Bukhari riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan neraka itu tak akan penuh sehinggalah Allah meletakkan qadamnya. Jadi qadam itu diterjemahkan dengan tapak kakinya. Dalam neraka tu barulah pada ketika itu neraka kata qab, cukup penuh. Beberapa riwayat dalam Muslim pun ada tak penuh. Bila Tuhan tanya macam mana, penuh dah, dia tanya lagi, ada lagi tak? Macam orang yang lapar tanya, ada lagi, dia boleh terima lagi. Bila Allah meletakkan qadamnya, atau dalam setengah-setengah riwayat rijlnya, yang diterjemahkan dengan tapak kaki atau kaki, barulah penuh apa ni, neraka itu. Jadi ramai yang pertikaikan, bukan anti hadis saja, bukan Syiah saja, tapi termasuklah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bagus, banyak perkara bagus dia, banyak dia komen bagus, tapi setengah-setengah tu tak tepat lah, tidak teliti, tak teliti. Guru kepada Syekh Yusuf Qardawi itu, dia pertikaikan hadis, dia pertikaikan.
Padahal kalau kita teliti, bukan Abu Hurairah saja yang meriwayatkannya. Dan qadam tu apa maknanya dulu? Nak pertikaikan macamlah sah dah, sudah tentu, tak ada dah makna lain. Tapak kaki dengan makna tapak kaki, sungguh kaki sungguh. Dan kalau kaki pun tidakkah dalam Quran sebut tangan Tuhan, sebut muka Tuhan. Masih lagi boleh lagi kita boleh terima pun dalam Quran tu. Kononnya sebab menyerupai makhluk dengan sebab sebut kaki, tangan, muka, mata, tak menyerupai makhluk kalau nak kira. Dalam Quran pun ada. Jadi apakah Quran pula kita nak pertikaikan dengan sebab itu? Tak sepatutnya. Kita boleh kata itu sifat Allah, yang layak dengannya, tidak menyerupai makhluk, cuma nama saja sama, boleh kata begitu. Atau makna-makna lain lagi, banyak lagi maknanya. Kalau nak mengikut cara takwil, banyak lagi maknanya, boleh selesai. Tak perlu kita sampai mempertikaikan. Kalau Syiah dengan sebab hadis-hadis macam tu, dia kata ini semua rekaan Abu Hurairah. Jadi ikut aliran tajsim, kata dia, tajsim, yakni mengatakan Tuhan itu berjisim. Jadi benda-benda macam ni dijawab oleh ulama-ulama kita. Antaranya yang menarik, lama dah saya baca buku ni, iaitu As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami, karangan Dr. Mustafa As-Sibai. Dr. Mustafa As-Sibai. Dr. Mustafa As-Sibai ini saya banyak juga terpengaruh dengan dia. Bagus, banyak pendapat dia tu berbeza daripada dulu lagi. Dia pun lama dah sudah meninggal, daripada dulu lagi dia berbeza. Ketika orang lain nak sibuk nak mendekatkan Sunni dan Syiah, dia tak setuju. Dia termasuk dalam ulama Azhar, dia tak setuju. Daripada awal lagi dia kata ini tak betul. Akhir-akhirnya ternyata yang dia kata itu betul. Yang dia kata itu betul. Dia tulis kitab ni, sebahagian daripada kandungannya ialah menjawab fitnah yang ditaburkan oleh Mahmud Abu Rayyah. Ini salah seorang tokoh anti hadis di Mesir. Jadi Mahmud Abu Rayyah dalam kitab dia pertikaikan Abu Hurairah. Dia kata menurutnya Abu Hurairah adalah satu watak rekaan yang telah diwujudkan di dalam sejarah umat Islam. Watak rekaan, bukan ada pun, bukan ada pun sebenarnya. Antara hukum logik yang dikemukakannya ialah jika seseorang itu pernah dan benar-benar wujud, tidak mungkin akan timbul pertikaian berkenaan namanya hingga mencapai angka puluhan, sehingga kan namanya yang sebenar pun tidak dapat dipastikan. Kalaupun dapat diterima kewujudannya di dalam sejarah, apa yang diterima umat Islam dewasa ini sebagai Abu Hurairah itu tidak lebih dari suatu watak yang telah ditonjolkan secara berlebih-lebihan, kata dia. Ia bukanlah pribadi Abu Hurairah yang sebenar. Hakikat sebenarnya ialah Abu Hurairah bukanlah antara sahabat yang masyhur dan terkenal. Kerana jika beliau seorang yang memang masyhur dan terkenal, tentulah ramai orang yang mengenalinya dan tidak timbul lagi perselisihan yang teruk tentang namanya. Jadi itu alasannya. Antara yang menarik, Dr. Mustafa Sibai dalam kitab dia sebut, baik, sekarang ni dia nak tanya, Abu Bakar siapa ada pertikaian? Tak ada pertikaian. Dia diwatak rekaan saja kan dalam sejarah Islam, atau seorang yang memang wujud? Semua terima kan? Abu Bakar tu sahabat Nabi, semua wujud, memang ada, memang dia jadi khalifah. Bukan cerita-cerita begitu saja, dia jadi khalifah, memerintah. Tapi siapa dia yang tahu nama sebenarnya? Siapa yang tahu nama sebenarnya? Jarang orang yang tahu nama Abu Bakar yang sebenar. Tersebut Abu Bakar semua tahu. Jadi kerana kita tidak tahu nama seseorang yang sebenar, apakah patut kerana itu saja kita menafikan kewujudannya? Begitu juga dengan Abu Hurairah. Kalau kita tak tahu nama dia sebenar, tapi dia wujud, memang wujud, memang dia pernah mengganti, jadi pengganti gubernur di Madinah, dan lain-lain. Dia memerintah, pernah memerintah. Bukan perawi
hadis saja, bukan guru hadis saja. Jadi tak patut kerana kita tak tahu nama dia tu kita menafikan kewujudannya. Itu keputusan yang tidak matang. Dan berapa ramai lagi sahabat-sahabat yang lain tidak diketahui nama dia yang sebenar. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub nama dia. Ramai lagi yang lain. Ini sebab kita tidak faham. Kita tidak faham. Orang-orang Arab kemudian pun dia yang kritik, oleh kerana dia pun sudah tinggal tradisi dia, iaitu mereka lebih mesra kalau dipanggil dengan kunyah atau nama panggilan yang berpangkalkan Abu, Ibnu, Ummu, bintu, kalau kita binti dan sebagainya. Mereka lebih mesra. Memang dalam budaya Arab dahulu itu yang popular. Dia tak pakai nama sendiri, nama sebenar, sehingga kadang-kadang orang lupa. Orang tak tahu nama dia yang sebenar. Saya rasa kalau dalam masyarakat kita lah, mungkin gini, mungkin walaupun tidak sama 100%, tapi ada juga kesamaannya dari sudut-sudut tertentu. Misalnya seorang tu kita kenal dia dengan Din atau Mi ke apa ke, nama orang kan, tapi ambil sikit saja nama dia, itu mesra di kalangan kita. Kalau panggil nama penuh itu tak mesra. Dia terlalu terlalu rasmi sangat. Dia panggil Din. Jadi kadang-kadang yang kita panggil Din itu nama dia yang sebenar, nama dia penuh kita tak tahu, tapi dia kita kenal, kita selalu berhubung dengan dia, pergi mari dengan dia selama mana dah, pergi mari dengan dia, duk Din, nama dia yang sebenar kita tak tahu kan. Jadi apakah dengan sebab tak tahu nama tu, walaupun kita duk pergi mari dengan dia, berurusan dengan dia, kita nak menafikan kewujudan dia? Tak patut. Banyak lagi nama Ri misalnya, boleh jadi Syukri, boleh jadi Sabri, boleh jadi Asri, boleh jadi macam-macam. Tapi Ri 10 tahun tak tahu nama yang sebenar. Boleh berlaku benda macam tu. Cuma di kalangan Arab dia tak ada sebut gitu. Kalau Arab ni dia buang yang hujung, kita buang yang awal. Kalau Arab dia buang yang hujung, kalau nama sebenar. Misalnya Fatimah, Fatimu, jadi buang tak marbutah tu, yang akhir buang. Dia begitu. Kalau kita dibuang yang awal, ini masalah tradisi ataupun budaya masing-masing, tak sama. Tapi nak menafikan kewujudan seseorang kerana itu semata-mata tak patut. Tak patut. Itu hakikatnya. Jadi tradisi ini sudah berlangsung sejak turun-temurun lagi, dan mereka lebih senang dan lebih selesa dengannya kalau dipanggil itu. Sebab itu satu kebanggaan. Yang tak ada anak pun dia pakai juga kunyah. Kunyah ni tidak semesti anak, tidak semestinya anak. Kunyah dalam bahasa Arab ni macam Aisyah tak ada anak, tapi kunyahnya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu kunyah dia. Jadi Abdullah mana? Abdullah Ibnu Zubair, anak saudara dia. Sebab dia itu sangat kan, berasa sangat nak anak, tapi dia tak dapat anak. Nabi SAW kata, ambil dia sebagai anak kamu, panggil. Lalu digelarkan dia tu dengan Ummu Abdillah, padahal bukan anak dia. Ada orang dia Abul Khair. Abul Khair tu bukan anak dia, tapi dengan harapan sebagai doa, mudah-mudahan dia ni jadi seorang yang berkebajikan. Kadang-kadang kunyah begitu. Bukan ada anak dia nama Khairuddin ke apa, tak ada, tapi disebut Abul Khair, Abul Jud, Abul Karam, dengan harapan karam, jud, sifat murah itu, sifat mulia itu akan ada pada dia. Bukan sikit-sikit, tapi banyak abu. Seperti dia sebut Abu Syauk, buah durian, duri banyak kan. Sebab itu dia sebut Abu Syauk, nak menunjukkan banyak. Duri pula keras tu, kalau jatuh atas kepala sakit, boleh pengsan. Yang besar-besar tu
Jadi orang Arab panggil Abu Syam, durian. Kita pun panggil durian, duri lah. Durian jadi banyak duri. Jadi kan begitu. Ini tradisi Arab. Dia lebih suka panggil begitu. Sama ada anak dia. Kalau ada anak memanglah. Kalau tak ada anak pun begitu juga. Kadang-kadang dikaitkan dengan sifat-sifat. Semoga dia mempunyai sifat itu dengan banyak, dengan melimpah ruah. Itu cara mereka. Dan kita tak faham benda tu. Orang Arab sendiri pun kadang-kadang dia sudah tinggal kan, dia tak mahu dah pakai itu. Akhirnya dia tidak tahu apa hikmat, rahsia di sebalik penggunaan kunyah itu di kalangan mereka. Habis itu tentang Abu Hurairah. Jadi kita perlu jelas, berhati-hati. Sebenarnya ulama-ulama kita telah jawab macam-macam kekeliruan, bukan tentang nama ni saja, tentang lain-lain lagi. Banyak lagi. Ada yang kata Abu Hurairah dan jenis orangnya lucu, orangnya tidak serius, macam-macam kritik. Manusia ni perangai tak sama. Ada orang yang serius, ada orang yang jenis suka berjenaka, ada yang lucu. Sahabat Nabi pun macam tu, dia orang biasa. Tapi lucu pun tidaklah sampai melanggar agama, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tidak salah. Dan banyak lagi benda-benda lain. Kita untuk permulaannya kita kena sedar bahawa ulama-ulama kita telah jawab segala kemusykilan itu. Itulah secara ringkas. Ini oleh kerana berkait dengan nama dia, Imam Tirmidzi pun sebut nama dia, kita bincang sikitlah. Berbalik semula kepada perbincangan tentang isnad hadis. Habis itu kita nak bincang tentang sanad hadis. Hadis ini diterima Imam Tirmidzi daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari. Ishaq bin Musa Al-Ansari menerimanya daripada Ma'an bin Isa. Ma'an pula menerimanya daripada Malik bin Anas. Demikianlah sanad isnad pertama. Tirmidzi, sanad pertama Tirmidzi bagi hadis ini. Sebaik sampai di sini, Imam Tirmidzi memulakan pula isnad keduanya menggunakan isyarat tahwil. Isyarat tahwil yakni pemalingan ataupun pemusingan sanad, iaitu ha. Dia tulis ha. Beliau menerima juga hadis ini daripada Qutaibah, dan Qutaibah menerimanya daripada Malik. Malik seterusnya meriwayatkan daripada Suhail bin Abi Saleh daripada ayahnya, yang meriwayatkannya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya isnad pertama, ini saluran pertama riwayat, dan kedua, yakni saluran kedua riwayat Imam Tirmidzi berbeza hanya di bawah Imam Malik. Di atas sama, macam dua jalur ni sampai satu tempat, atas tu sama, di bawah saja berbeza. Adapun daripada Imam Malik ke atas, isnadnya sama saja. Kalau begitu, Maliklah yang merupakan madar bagi hadis Abu Hurairah ini. Ini kita guna istilah lah, madar, yang dipaksi. Semua yang lain sampai kat dia. Sampai kat dia. Daripada dia tu sama, sampai ke atas tu sama. Jadi dia dipanggil madar bagi hadis Abu Hurairah ini. Lantaran kedua-dua saluran riwayat bertemu apabila sampai kepadanya. Itu orang panggil madar. Cuba kita tengok semula. Tengok semula muka surat 21. Jadi haddatsana mula-mula tu, siapa yang kata haddatsana? Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi. Yani Imam Tirmidzi ambil hadis ini daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari. Dia ambil daripada Ma'an bin Isa. Dia ambil daripada Malik bin Anas. Lepas tu cuba tengok, ha ada tu. Ha itu dipanggil isyarat tahwil. Isyarat berpindah, bertukar sanad. Berceritakan itu dulu. Ini saya nak cerita
saluran riwayat saya yang satu lagi. Seseorang dia kata begitulah. Apa? Haddatsana wa haddatsana. Siapa yang kata begini? Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi ambil sanad yang kedua dia daripada Qutaibah. Qutaibah ambil daripada Malik. Dan di atas sampai ke atas sampai kepada Abu Hurairah itu sama. Jadi bermaknanya Imam Tirmidzi mempunyai dua saluran riwayat hadis Abu Hurairah. Dua saluran riwayat itu berbeza di bawah sampai kepada Malik, sama ke atas tu sama. Jadi yang pertama Ishaq bin Musa ambil daripada Ma'an bin Isa daripada Malik, ini panggil isnad yang pertama. Isnad yang pertama. Isnad sanad lebih kurangnya. Sanad tu yang tertera tu. Isnad tu perbuatan seseorang muhaddis mengatakan orang ni cerita kepada saya begini, orang ni kata begini, dia ambil daripada itu isnad. Setelah ada kita tengok sanad, itu bezanya sedikit saja. Kadang-kadang lebih kurangnya mana dia guna. Kalau nak beza, itulah beza sedikit, bezanya situ. Jika diperhatikan kedua-dua sanad riwayat ini, niscaya sanad keduanya akan didapati lebih hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara Imam Tirmidzi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terdapat 5 orang perawi sahaja. Berbeza dengan sanad yang pertama. Kerana di antara Imam Tirmidzi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 6 orang perawi. Cuba bila, kalau bila nampaklah. Jadi yang selepas ha itu lebih dekat dengan Nabi SAW, sebab bilangannya kurang. Tapi seperti mana sebelum ni, dalam nota yang pertama dulu kita sudah bincang, Imam Tirmidzi yang dia kemukakan mula-mula, sanad yang mula-mula itu bagi dia lebih kuat. Sanad yang kedua bagi dia kurang sikit. Kenapa? Tidakkah apabila kurang perawi dia, kita panggil ini sanad ali, sanad tinggi. Tinggi itu apa sebab? Sebab lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Tirmidzi mengutamakan, melebihkan sanad nazil, sanad kurang, rendah, sebab lebih jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Apabila dia meletakkan sanad yang pertama, itu yang pertama, bermakna bagi dia itu lebih kuat. Kenapa kita? Sepatutnya dia kemukakan sanad yang kedua lah, Qutaibah tu lah. Sebab Qutaibah tu terus ambil daripada Malik. Dia ambil daripada Malik. Adapun sanad yang pertama nak sampai ke Malik 2 orang ada. Dalam sanad yang kedua seorang saja ada nak sampai ke Malik. Jadi lebih dekat dengan Nabi. Yang pertama ada 6 orang di celah tu. Yang kedua 5. Bermakna yang kedua itu ali, sanad tinggi. Sanad tinggi ni ada kelebihan dia sendiri. Kenapa Imam Tirmidzi meletakkan kemudian selepas ha? Dengan sendiri dia dah cerita. Ni kalau kita tak belajar macam ni kan, tak nampak. Tak nampak. Kita rasa kebetulan saja, mungkin saja dia buat itu. Jangan, kalau kitab dulu jangan. Bukan macam buku sekarang ni. Kalau kitab dulu setiap satu tu kena. Itulah yang kalau kita belajar dengan betul, kita boleh faham benda-benda ni. Boleh faham bahawa bagi Imam Tirmidzi, walaupun sanad yang pertama itu nazil, rendah, tapi bagi dia itu lebih utama, lebih lagi nak banding dengan sanad yang kedua, walaupun dia a'la, lebih tinggi. Apa sebab? Nanti cerita sebab. Jawapan kepada persoalan ini terletak pada cara dan kaedah periwayatan hadis yang digunakan. Sanad kedua menggunakan kaedah periwayatan secara an-ana dengan menggunakan lafaz an. Berbeza dengan sanad pertama kerana ia menggunakan lafaz tahdits, haddatsana, untuk meriwayatkan hadis. Ini sebab yang pertama.
Dulu ada yang tanya kan, ni jawapan sudah ada kan. Sebelum ni ada yang tanya, siapa Nizam? Tak ingat. Kenapa Imam Tirmizi buat gini? Jadi satunya, cuba kita perhati semula muka surat 21. Sanad yang pertama, kita sudah faham dah sanad yang pertama yang mana? Imam Tirmizi ambil daripada Ishaq bin Musa. Haddatsana dia sebut. Ishaq bin Musa ambil daripada Ma'an bin Isa. Ma'an bin Isa beriwayatkan kepada dia dengan lafaz haddatsana juga. Malik beriwayatkan kepada Ma'an bin Isa haddatsana juga. Coba perhati. Tetapi berbeza dengan sanad yang kedua selepas ha itu. Qutaibah meriwayatkan daripada Malik secara an-ana, menggunakan lafaz an. Qutaibah an Malik, dia tidak kata haddatsana Malik. Itu rahsia. Riwayat secara an-ana dikira lebih rendah berbanding dengan riwayat secara tahdits. Tahdits itu haddatsana, itulah haddatsana atau haddatsani, itu tahdits, lebih rendah. Sebab tidak dikira berdusta kalau seseorang itu meriwayatkan secara an-ana. Macam di sini katakanlah Qutaibah itu sebenarnya dia tidak secara langsung meriwayatkan daripada Malik. Ada orang di tengah tu, antara dia dengan Malik ada satu orang yang dia gugurkan. Boleh berlaku macam tu. Sebab riwayat secara an-ana boleh gugur seorang, boleh, tidak dikira berdusta. Tetapi kadang-kadang orang sengaja buat begitu, sebenarnya dia berdusta. Memang ada di celah tu, bukan saja-saja ya sebut an itu. Di situ kan ada dah keraguan. Boleh jadi begini, boleh jadi sengaja dia nak menyembunyikan hakikat. Yang tidak disebut tu perawinya lemah, sebab itu dia tak sebut. Tetapi untuk mengharuskan dia tak sebut itu, dia gunakan an. Sebab riwayat secara an-ana boleh gugur begitu, boleh. Orang tidak kata dia berdusta, tidak, boleh jadi. Tapi di sini Qutaibah ni memang murid Malik, jadi tentu sekali tak ada dia buang sesiapa di situ, di celah tu. Tak ada lah kita, sebab dia memang anak murid Imam Malik, antara anak murid Imam Malik yang hebat juga. Tetapi orang boleh kata walaupun dia anak murid, tapi hadis ini boleh jadi dia tak dengar secara langsung daripada Malik, dia dengar melalui murid Malik yang lain, boleh jadi. Jadi dengan sebab itu dia gunakan. Kalau dia dengar betul daripada Malik, Malik baca hadis ini depan dia, apa salahnya dia kata haddatsana? Lebih baik lagi, orang lebih percaya, lebih meyakinkan. Jadi sudah ada kemungkinan itu. Itu sebab dia jadi kurang sedikit. Tapi kita percaya Qutaibah memang dengar daripada Malik ni, cuma lafaz itu berbeza. Jadi Imam Tirmizi terima ni dengan lafaz itu. Lafaz itu perlu diambil kira. Jangan kira kebetulan saja. Jangan kita pandang sepi, buat tak kisah. Tak boleh macam tu, ada beza. Sebab ini termasuk dalam kaedah penyampaian hadis. Kalau begini apa maksudnya? Apa kemungkinannya? Kalau begini apa maksudnya? Jadi itu salah satu sebab. Seterusnya itu sebab yang pertama. Selain dari faktor di atas, Ma'an bin Isa merupakan salah seorang murid utama Imam Malik. Sebagai murid utama, riwayat Ma'an memiliki nilai yang tersendiri. Kerana itulah riwayatnya diutamakan. Ini juga sebenarnya merupakan salah satu faktor yang diambil kira oleh ulama-ulama hadis dalam menerima dan memberi nilai kepada sesuatu hadis. Kalau begitu, dapatlah disimpulkan bahawa bagi Tirmizi dan sebilangan besar tokoh-tokoh ulama hadis yang lain, penentu dan penambah nilai bagi sesuatu hadis itu bukanlah semata-mata terletak pada jumlah perawinya yang sedikit, yakni sanad ali semata-mata. Jumlah perawi yang lebih ramai, yakni sanad nazil,
juga bukan semestinya akan membuatkan sesuatu hadis lebih rendah kedudukannya. Walaupun zahirnya rendah, tapi hakikatnya tidak rendah. Hakikatnya tidak rendah, mutu dia tinggi. Dalam setengah situasi, jumlah perawi yang lebih ramai boleh membuatkan sesuatu hadis itu lebih bernilai. Antara sebabnya ialah kerana keadaan perawi-perawinya disepakati para ulama daripada segi ketinggian kedudukan dan kesiqahan mereka. Berdasarkan kepada alasan-alasan seperti itulah, Imam Tirmizi telah mengambil keputusan untuk mengutamakan riwayat nazil daripada riwayat yang ali. Itu sebab Imam Tirmizi mengutamakan, dia letak di hadapan riwayat yang pertama itu dia letak di hadapan. Kenapa? Sebab itu, macam saya sendiri, kita sudah sebut dalam nota yang pertama Bukhari, ada sanad saya nak sampai kepada Syekhul Hind itu ramai. Tapi ada sanad saya kalau Muslim tinggi. Dari segi tinggi itu lebih lah setakat itu. Tapi ulama-ulama hadis dia tengok gitu saja. Dia tengok yang ramai ni siapa yang ramai ni. Kalau yang ramai yang hebat-hebat, dia semakin kuat. Sebab apa? Orang yang hebat ni dia ada cara menilainya berbeza. Cara menilainya berbeza. Jadi tidak boleh kita kata sanad yang ali itu semata-mata lebih tinggi, tak boleh. Tapi memang ada kaedahnya begitu juga. Kalau sama di antara dua sanad itu sama kuatlah kita. Sanad ali memang lebih. Tapi kalau yang ramai pun orang yang hebat, bukan sembarangan orang. Dengan sebab ada dia tu jadi kuat lagi hadis. Sebab apa? Sebab dia pandai menilai. Dia seorang tu makin ramai ada, ni semua ni mengesahkan benda ni. Semua ni pakar semua ni. Jadi dia jadi semakin kuat walaupun dari segi sanad zahirnya nazil, rendah dan ramai, lagi jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak kira dari segi zahir. Tapi kita tak boleh tengok dari sudut itu saja. Tak boleh tengok dari sudut itu saja. Itulah yang dipakai oleh Imam Tirmizi di sini. Baru kita nampak macam mana Imam Tirmizi itu hebatnya. Tengok dia ambil kira tu, kaedah dia pakai. Jadi saya ambil Bukhari daripada Mufti Wali Hasan, dia ambil daripada Husain Ahmad Madani, dia ambil daripada Anwar Shah Kashmiri, dia ambil daripada Syekhul Hind. Sedangkan sanad Muslim dan Nasa'i saya ambil daripada guru saya Idris, Maulana Idris. Dia ambil daripada terus Anwar Shah Kashmiri. Jadi tak ada Husain Ahmad Madani di tengah, tak ada. Mana sanad itu lebih tinggi kalau nak kira. Tapi Husain Ahmad Madani ini siapa? Orang hebat. Hebat. Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban tu sangat hebat. Jadi dengan ada dia tu tidak jadi kurang. Walaupun dari segi jumlah bilangan perawi itu lebih banyak, tapi dia menambah nilai. Jadi sanad nazil yang macam ni dia tidak rendah. Dia bukan lebih rendah, tak ada nilai nak banding dengan sanad ali tu, bukan. Jadi kita kena tengok. Dia ambil, Maulana Idris ambil daripada satu lagi, dia ambil daripada Syabbir Ahmad Uthmani, Syekhul Islam di Pakistan. Dia terus ambil daripada Syekhul Hind, tinggi. Tak ada Anwar Shah Kashmiri dalam sanad Nasa'i apa semua. Tapi siapa Anwar Shah Kashmiri ni? Ada dia tu bukan jadi cacat, dia semakin kuat, semakin istimewa sanad itu. Ada dia tu, walaupun kurang dari segi namanya, pada namanya kurang, dipanggil sanad nazil nak bandingkan dengan yang itu. Tapi ada dia tu menguatkan. Ini diambil kira juga. Kadang-kadang kita tak faham kan? Kita tengok selapis saja. Ini berkenaan dengan sanad, berkenaan dengan hadis pun begitu juga. Banyaklah sebenarnya contoh-contoh. Misalnya kita kata dalam Bukhari sebut, ini yang Imam Bukhari pun bukan itu. Kalau tayammum ni kan dia kata tepuk sekali muka dan tangan, sekali tepuk saja.
tanah tu. Kemudian siapa muka dan tangan pula macam ni lah. Ni. Sudah. Tak ada sampai ke sini. Tapi cuba kita tengok Hanafi, Syafi'i dan ramai lagi yang lain, dia kata dua kali dan sampai ke sini. Sampai ke sini begini buat, sini begini buat. Kenapa? Padahal dari segi hadis tak sekuat setakat ni. Sebab yang sampai sini tak ada dalam Bukhari. Tak ada. Bukhari tak ambil. Tapi kenapa imam-imam besar ni dia tak pakai yang dalam Bukhari hadis itu? Dia pakai yang ada dalam Abu Dawud, dalam yang rendah-rendah. Sahih juga tapi tidaklah taraf yang ada dalam Bukhari. Kenapa? Jadi ulama-ulama ni, imam-imam mujtahid, dia ada cara menilai dia sendiri. Dia bukan tengok pada sanad saja. Macam tadi tengok pada tinggi rendah sanad, dia tak tengok situ. Dia banyak perkara lagi yang dia ambil kira. Soal kita kata kalau macam tu Imam Bukhari rendahlah dari segi penilaian. Bukan soal itu, masing-masing pendapat. Cuma kalau kita tengok pendapat dia ada alasan dia sendiri. Dia ada alasan sendiri. Panjanglah kalau nak ceritanya. Jadi macam yang dalam Bukhari itu setakat ini dia kata bukan Nabi SAW buat gitu tu nak mentahdidkan, nak menceritakan had anggota untuk bertayamum, itu bukan. Dia nak menceritakan mudah sangat tayamum ini. Bukanlah sampai seperti kamu buat itu, sebab dia ada latar belakang dia. Ada latar belakang dia. Yang seorang tu tak semayang pasal dia tak boleh, tak tahu bertayamum macam mana. Nak ambil air semayang, air tak ada. Jadi yang berlaku kepada Ammar dia, Ammar lah yang meriwayatkan hadis dekat ini tu. Dia berguling dalam tanah sebab dia fikir kalau untuk mengangkat hadas kecil dia tahu dah, tapi untuk mengangkat hadas besar macam mana? Takkanlah sama. Kalau kita nak mengambil air semayang wudu kan, basuh anggota-anggota tertentu. Tapi kalau kita nak mandi junub, mengangkat hadas besar, mandi wajib, semua kena. Dia kena air tu. Jadi dia fikir ni tanah pun mesti kena sebab dia berjunub. Berhadas besar bukan berhadas kecil. Dia berguling dalam tanah. Bila dia pergi kepada Nabi SAW, itulah Nabi SAW kata innama yakfik an taqul hakadha. Sebenarnya cukup kepadamu dengan kamu buat gini saja. Maksudnya sapu inilah tangan, bukan dia nak cerita setakat ini. Sapu tangan setakat ni, ada hadis. Jadi dia campurkan hadis itu dengan latar belakang cerita tadi. Dia kata begitu. Saya selalu buat contoh kalau macam ni. Saya kata kalau orang tu dia sembelih, tak pandai sembelih, sampai putus leher ayam, sebab dia tak pandai. Jadi kita pun kata apa perlu macam tu. Sembelih ni yang sah dalam Islam, yang dikehendaki mengikut sunnahnya, bukan perlu sampai begitu. Kenapa kamu tekan kuat sangat? Kamu cukup dengan gitu-gitu saja. Cuba fikir kalau kita buat gitu-gitu semua, ada tak lagi? Tak putus. Orang dia tu mari apa semua tak putus kalau kita buat gitu. Jadi maksud kita bukan nak cerita kamu kena sembelih gini-gini saja. Dah mudah saja nak cerita. Jadi imam-imam tu dia faham gitu. Tak ada alasan dia sendiri. Sebab itu kita kena hormat masing-masing. Walaupun kita kalau tengok hadis saja, kita tengok hadis saja, kita kata hadis dia tu kenapa dia pegang yang rendah, tak pegang dengan yang tinggi. Dalam Bukhari tu ada hadis Ammar tu, kenapa dia tak pakai? Kita menyalahkan dia sebab kita tak faham. Saya alhamdulillah sebab belajar hadis ni dengan mufti ahli fiqh, jadi dia faham hadis ni kaitan dengan fiqh macam mana. Yang betulnya jangan kita faham hadis toto itu saja, dari satu sudut saja pandai. Jangan. Kalau kita tidak, kita akan salah sangka kepada imam-imam kita. Kita menganggap mereka tak pandai hadis pula, tak gerti menilai hadis. Jangan, kena hormat. Jadi benda-benda macam banyak sangat berlaku. Penilaian bukan terletak pada satu perkara, mengambil kira semua perkara. Kemudian bagi Imam Bukhari, dia jawab pula, itulah cerita lah, tak apalah, dia pun ada cara dia. Imam Bukhari, Imam Ahmad memang pakai setakat ni.
Hadis terang kata dia. Hadis ini lebih kuat. Jadi kita kena utamakan hadis yang lebih kuat lagi lah. Walaupun itu pun sahih juga, tapi ini lebih sahih. Dia utamakan yang itu. Masing-masing. Kenapa? Jadi Imam Ahmad tu anak murid Imam Syafi'i juga. Dia tak pakai yang guru dia Syafi'i kata sampai sini. Sebab hadis ada. Hadis ini lebih sahih. Terang macam ni. Jadi masing-masing. Kemudian baru kita nak masuk hadis. Ini bincang sanad. Baru nak masuk hadis. Iaitu Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudu dengan membasuh mukanya, maka keluarlah, dan seterusnya. Ini kita pergi kepada baru masuk hadis. Nabi SAW kata, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin. Kadang-kadang orang yang tidak belajar hadis dia tidak faham. Jadi kenapa Nabi kata mukmin, muslim atau mukmin? Dia ragu ke? Siapa yang ragu? Siapa yang ragu? Itu kita kena faham. Zahirnya Nabi SAW yang kata begini, apabila seseorang hamba muslim atau hamba mukmin. Jadi muslim dengan mukmin ini berbeza ke? Atau macam mana, apa maksud dia? Dan nampak macam ragu, syok. Siapa yang syok? Zahirnya nampak dan Nabi yang kata begitu. Nabi lah yang syok. Kenapa dia syok? Bukankah puncanya segala-galanya dia terhenti pada dia, bukan dia ambil daripada orang lain? Tak ada dah. Kalau orang lain tu syak, patut juga kita kata. Jadi macam mana benda-benda macam ini nak kita selesaikan? Ada nota 30 situ. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwudu, dan seterusnya. Perkataan al-abd, hamba di sini, hamba lelaki, makna asalnya bukan memberi arti hamba dalam arti kata sebenarnya, iaitu yang boleh dijual beli, dimiliki dan sebagainya. Nabi SAW sebut hamba muslim. Hamba dalam sistem perhambaan ke? Atau yang mana? Macam mana? Bukan itu maksudnya. Apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di sini ialah seseorang muslim atau mukmin semata-mata. Tetapi oleh kerana orang Islam, muslim dan mukmin itu dia sedar dia ni hamba Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perkataan hamba. Guna perkataan hamba untuk diri kita dengan arti hamba Allah, bukan hina. Itu mulia. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah SWT sebutkan tentang Rasulullah, dia sebut abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, dan seterusnya. Jadi bi'abdihi, abdihi itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bila pernah Nabi kita jadi hamba dengan arti dalam sistem perhambaan itu? Tak pernah. Tapi hamba itu satu kemuliaan. Kalau hamba kepada Allah, yang hinanya kalau hamba kepada orang lain atau benda lain, itu hina. Dalam Islam hina. Kalau hamba kepada Allah, itu mulia. Jadi sebutkan hamba di sini untuk memuliakan orang Islam itu dan orang mukmin, bukan dengan makna yang maklum dalam sistem perhambaan yang boleh dijual beli itu. Tidak kira sama ada dia seorang hamba atau seorang merdeka, seorang lelaki atau seorang perempuan. Jadi kadang-kadang perkataan yang zahir itu tidak dipakai. Di sini makna hamba lelaki saja, tidak, perempuan pun sama. Dia tak kira tu. Sebab maksudnya seseorang muslim atau seseorang mukmin, tak kira lah dia lelaki ke atau perempuan, hamba betul ke, hamba kepada manusia dalam sistem perhambaan ataupun orang merdeka, tak kira, termasuk semuanya. Banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW guna perkataan hamba ini.
Misalnya dalam hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang ima Allah. Kalau nak kira dari segi makna asal dia, hamba-hamba perempuan Allah. Jadi hamba-hamba perempuan, ima, yang kita guna dalam bahasa kita tu amah. Tapi amah dalam bahasa kita tu dengan makna lain pula kan. Jangan pakai itu lain. Amah tu dengan makna hamba perempuan. Amah kita tu macam lain pula apa dia kerja dia nya. Kita guna Arab tapi kita pakai dengan makna kita sendiri. Berapa banyak dalam bahasa ni dalam macam tu, memang banyak. Kita pakai perkataan dia tapi kita ada makna kita sendiri. Tak pakai yang dia tu. Dalam bahasa ni apabila ambil daripada bahasa orang, banyak berlaku gitu. Jadi imam, hamba-hamba perempuan, jangan kamu larang pergi ke masjid, hamba-hamba perempuan. Jadi apakah maksud di situ hamba perempuan dalam sistem perhambaan itu? Tidak. Maknanya orang-orang perempuan. Jangan kamu halang orang-orang perempuan daripada pergi ke masjid. Kenapa sebut imam? Kemudian imam Allah itu nak memuliakan dia, bukan menghina dia. Bukan hamba kepada Abdullah ke, nak hamba kepada Abdul Qadir ke, hamba kepada Khalid ke, bukan. Hamba Allah itu memuliakan. Jadi dalam istilah hadis ini, bila sebut hamba dikaitkan dengan Allah, itu untuk memuliakannya, bukan menghina. Bukan Islam ni suka sangat kepada hamba sistem tidak, nak memperhidupkan sistem perhambaan tidak. Bahkan dia nak mengembalikan kita kepada yang sebenar. Kita ni hamba Allah, baru merdeka. Hamba kepada orang lain itu hina. Tapi kalau hamba kepada Allah, tidak hina, mulia. Perkataan au pula pada asalnya boleh memberi arti sama ada. Satu, litanwi', jadi untuk mempelbagaikan. Kita pergi makan pagi lah, kita kata satu tempat, jadi ada macam-macam makanan. Kamu boleh makan, silakan, boleh makan. Ini boleh, atau yang ini boleh, atau yang ini boleh. Atau tu apa makna? Litanwi'. Bukan atau tu makna memberi makna pilihan. Kamu boleh makan yang ini atau yang ini. Kalau kamu makan yang ini, yang ini tak boleh. Bukan begitu. Atau di situ makna kamu boleh makan semuanya. Jadi gunakan perkataan atau itu untuk menyatakan kepelbagaian. Banyak, boleh semua. Satu. Jadi kita nak kata hamba Muslim pun boleh, hamba mukmin pun boleh. Kita salah. Kedua-duanya digabungkan. Memang bila orang tu Islam, dia mukmin. Kalau Islam tanpa iman, tak ada makna juga. Kalau mukmin tidak Islam pun tidak berarti juga. Kedua-duanya itu ada. Nak sebut ini pun boleh, nak sebut ini pun boleh. Macam kita kata nak makan kuih ini pun boleh kuih. Tapi kita kata dalam bentuk atau. Silakan, awak boleh makan sekarang ni yang ini ke, atau yang ini ke, yang ini ke, boleh. Jadi apakah kita faham? Kalau kita faham gini, silap lah. Silap kita lah, rugi kita lah. Kita faham apa? Yang ini atau yang ini. Atau itu mana salah satu pilihan. Kalau kamu ambil ini, maknanya ini tak boleh. Oh, silap kalau macam tu. Tengok dalam bahasa kita pun ada guna. Kalau bahasa Arab guna begitu, dia panggil litanwi'. Litanwi'. Atau litardid, untuk menyatakan ketidakpastian. Boleh jadi. Atau litardid, antara ini ke atau ini, boleh. Atau lisyak, untuk syak, menyatakan syak, boleh. Banyak tu saja. Atau litakhyir, bagi pilihan. Bagi pilihan. Bagi pilihan tu antara dua lah. Kalau tidak ini. Dia tak boleh kedua-duanya sekali. Tak boleh, tak ada kedua-duanya. Kena ada salah satu. Begitu. Itu litakhyir. Dia kalau macam bahasa Melayu, sebab saya pun bukan ahli bahasa Melayu kan. Adakah dia perincian-perincian macam itu? Atas perkataan atau saja. Kalau Arab dia ada.
Mungkin dia guna sini dengan makna ni, mungkin sini dengan makna ni. Dia ada bahasa Melayu kita ni ada macam tu. Tapi kita macam tadi lah, guna juga kan. Cuma tak masuk dalam kaedah. Tak ada kaedah kita buat ini kalau atau macam ni dengan makna ni. Sepatutnya kena ada. Sebab dalam penggunaannya ada macam tadi. Ternyata berdasarkan qarinah haliyah bahawa au di sini semestinya dipakai dengan arti syak. Dengan arti syak. Jadi kita nak tahu dah banyak makna dia ni, mana satu yang nak kita pakai ni. Di sini au ni. Jadi berdasarkan qarinah haliyah, bukti keadaan. Bukan dia kata saya syak, dia tak kata macam tu. Tapi keadaan itu menunjukkan kita faham. Macam menangis lah. Menangis ni ada dua macam kan. Menangis kerana sedih, satu. Biasanya begitulah, orang menangis kerana sedih. Tapi ada juga menangis kerana suka sangat. Apabila lama sangat tak berjumpa dengan seseorang tu, bila kita berjumpa dengan dia, berdekat menangis. Sedih kan? Bukan sedih. Suka tu, suka sangat. Jadi kita tahu mana yang dia menangis tu dia suka. Kita tengok keadaan ni, kawan dua orang ni lama tak berjumpa ni. Itu keadaan. Itu orang panggil qarinah haliyah. Kita tengok keadaan. Bukan ada sesuatu yang seorang tu mati ke misalnya. Dia naik kereta sekali, yang seorang tu aksiden mati, dia menangis, takkan suka. Jadi keadaan tu menceritakan kepada kita bahawa menangis ni menangis suka ke atau menangis sedih, keadaan. Jadi benda ni dia kena bijaksana lah, bijaksana menggunakan bahasa, memahami bahasa. Macam di sini syak, walaupun ada banyak makna dia, tapi di sini yang makna syak. Sebab apa? Ada qarinah haliyah. Itulah qarinah haliyah ni, macam tadi lah keadaan. Mengikut kaedah periwayatan hadis, jika terdapat kalimah au dengan arti syak, siapa yang syak ni? Bukan Nabi yang syak ni, perawi syak ni. Perawi itu siapa? Abu Hurairah. Perawi itu kan beberapa orang tadi. Siapa yang syak? Abu Hurairah ni kuat ingatan dia, Nabi doa untuk dia. Jadi agak tak benar sama, tak sesuai. Orang lain lah, Imam Malik. Malik pun kuat juga, siapa tak tahu lah. Tapi salah seorang perawi. Abu Hurairah dia dengar sedikit Rasulullah, takkan dia nak syak. Lepas tu dia kuat pula ingatan tu, sehingga terbilang di kalangan sahabat nombor satu, paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dia dapat doa Nabi SAW. Nabi doa bagi dia kuat ingatan tu. Kalau kita kata gitu macam tak jadi pula, tak menjadi pula doa Nabi SAW tu. Dia pula yang syak. Kita kata tak sesuai. Mungkin yang lain-lain, tak tahulah. Malik pun boleh jadi, ataupun Ma'an bin Isa boleh jadi, ataupun Abu Saleh boleh jadi, anaknya Suhail, yang setengah-setengah ulama berasa tak puas hati dengan dia. Sebelum pada ni kita sudah bincang kan, Suhail itu, kalau dalam sanad ni Suhail itu yang lemah sikit, nak banding yang lain-lain. Lemah sikit, bukan lemah betul, nak banding yang lain-lain. Jadi mungkin nak kata dengan pasti pun tak boleh juga. Yang tentunya bukan Nabi yang syak di sini. Dan atau di sini adalah dengan makna syak. Bila dengan makna syak, jika terdapat kalimah au dengan arti syak, hendaklah ditambahkan lafaz qala selepas daripadanya. Ini kaedah dalam meriwayatkan hadis. Oleh yang demikian, ketika membaca atau meriwayatkan hadis ini, perlulah dibaca dengan tambahan qala sebagaimana berikut. Gini kalau kita baca, idza tawadda al-'abdul muslim au qala al-mu'min. Dia kena baca begitu, kena sebut begitu, dengan syarat au itu dengan makna syak. Kenapa dia syak? Jadi elok kau sebut ni, kita tak yakin.
kata hadis sahih ni, perawi dia kuat sangat ingatan dia, dhabit. Seorang yang dhabit, mana hafalan dia tu kuat, kalau catatan dia pun bagus. Macam tak yakin. Mungkin timbul pula, sepatutnya dia perawi ni boleh, kalau dia tak sebut begini pun siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Dia jangan sebut ini, nak meyakinkan orang bahawa dia memang ingat betul. Tapi tidak begitu. Ini kita berurusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa pun dia kata macam lain, kita ubah sikit, boleh jadi dia marah ke kita. Sebab mana dia jadi macam lain. Jadi yang ini dia tidak pasti. Yang Nabi SAW sebenarnya mengikut riwayat Abu Hurairah tu, dia sebut yang mana satu, hamba muslim ke atau hamba mukmin, antara dua tu lah. Dia tak berani kata satu, sebab boleh jadi dia tersalah. Manusia yang kuat ingatan, hafiz pun, sekarang ni kita kata hafiz Quran, ramai kan ada, dia tak lupa ke? Tak mungkin ke dia tersalah? Tak ada siapa pun yang dakwa dia tak mungkin salah. Tak ada. Hafiz macam mana pun, kalau nak macam tu tak pernah salah, tak pernah tersasul, bila tak ada hafiz dalam dunia. Hanya ada seorang dua, itu pun kerjanya baca itu saja. Mana nak sempat dan nak buat kerja lain. Kalau nak suruh ingat betul, tak lupa langsung, itu pun boleh lupa. Jadi hafiz tu kadar dia. Tapi berbeza kan, kita kata ini hafiz, yang ni tidak hafiz. Tapi bukan bermakna hafiz tu dia maksum daripada tersalah dan terlupa. Lupa tu memang sifat manusia, tapi dia telah melalui satu proses yang melayakkan dia dipanggil hafiz. Sebab itu guru dia bagi misalnya sijil ke apa ke, bagi. Sama juga di sini, bila dia kata perawi dia tu kuat, bukan bermakna dia tidak ada keraguan. Dia sebut ini menunjukkan amanah dia tu. Dia tak ingat, dia sebut dia tak ingat. Boleh jadi yang Nabi sebut ini, boleh jadi ini. Dia tak mau bagi kata putus. Sebab apa? Takut berdusta atas nama Nabi SAW pula. Tengok dia cermat. Dari segi ni dia jujur. Kalau dia nak sembunyikan, semata-mata nak bagi orang kata dia kuat ingatan, boleh. Tapi dia tak bawa gitu. Ini beza dia hadis dengan buku-buku lain atau cerita-cerita lain, beza. Macam novel ke apa ke kita kata dah. Padahal tak ada pun, cerita khayalan saja, yakin betul dia tulis. Macam ya macam tu. Jadi yang baca ni pun menangis, sedih. Sebab dia buat tu macam filem ke dah, dia buat macam betul-betul, padahal tipu semua tu, dia berlakon saja. Boleh, hadis tak boleh. Ragu saja pun kena cerita. Kena cerita, sebab kita tak tahu lafaz yang Nabi sebut tu dia ada khasiat dia sendiri, ada kelebihannya sendiri. Dan tidak jadi kurang kita, tidak jadi hilang gelaran atau panggilan hafiz ke sebagainya, tidak hilang. Bahkan orang semakin memuliakan kita, menghormati kita dari segi amanah menyampaikan hadis Nabi SAW, jaga perkataan dia. Jadi kena baca begitu. Berdasarkan kaedah ini, terjemahan hadis tersebut dengan pengertian sepenuhnya adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau baginda SAW bersabda hamba mukmin. Bukan yang ragu ni Nabi, tak, salah seorang perawi. Kita kena baca. Kalau terjemahan yang tadi beginilah. Terdapat syak perawi di sini, sama ada baginda SAW menyebutkan muslim atau mukmin. Walaupun lafaz muslim dan mukmin itu tidak jauh berbeza daripada segi pengertiannya, namun demi mengekalkan amanah ilmiah dalam menyampaikan sesuatu hadis, perawi-perawi hadis perlulah meriwayatkannya dengan cara demikian. Setiap hadis akan diriwayatkan tanpa mengubah atau meninggalkan walaupun satu perkataan seperti mana diterima. Jadi dia terima begini. Jadi guru dia sebut dengan au begini, au al-abdul mu'min. Jadi dia pun terima sampai sekarang. Sampai sekarang ni macam ni.
tak ada bubuk. Padahal dia celah. Asalnya salah seorang perawi itu dia syak, dia tak berani, takut, takut tersalah, dia ceritakan dengan pasti. Dia tak pasti. Dia tak pasti. Dulu dia ingat betul, tapi yang kemudiannya kan kita pun banyak berlaku kepada kita kan. Dulu memanglah ketika segar dalam fikiran kita tu, kita yakin, tapi setelah lama kita pun jadi tak pasti. Boleh berlaku macam tu. Setiap hadis akan diriwayatkan tanpa mengubah atau meninggalkan walaupun satu perkataan seperti mana diterima. Semua ini ditetapkan demi menjaga keutuhan dan kelangsungan lafaz hadis. Lafaz hadis itu perlu dijaga sampai bila-bila. Di celah tu ada seorang saja. Di mana-mana peringkat, di peringkat awal lagi kita kata peringkat dalam 4-5 orang tu, salah seorangnya ragu sampai bila-bila pun macam ni. Sampai bila-bila. Begitulah. Masa tidak mengizinkan kita, setakat itulah untuk malam ni. Tak sempat lagi nak bincang isi ataupun kandungan hadis itu sendiri. InsyaAllah lah akan datang kita akan sambung lagi. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tak lewat. Dia nak balik jauh. Ada sebarang soalan? Ada? Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini ya. Jazakumullah khair kepada Tuan Nasri atas perkongsian ilmu yang diberikan kepada